Hello, Assalamualaikum Malaysia. Apa khabar semua? Okey, kali ni tetamu kita begitu special di mana beliau ini adalah pioneer di dalam industri muzik Malaysia juga dan juga klub-klub di Malaysia. So, dengan tidak membuang masa, mari kita terus saja kepada beliau. Tapi sebelum tu saya akan memainkan montaj dahulu. Okey. Hello, Assalamualaikum. Mr. Blue, apa khabar Mr. Blue? Oh, khabar baik boy. Saya tengah blur ni sebab saya. Okey, saya letak full. Hello, first time. Apa khabar boy? Terima kasih kerana menjemput saya untuk muncul di rancangan anda. Appreciate it very much. Apa khabar boy? Bagus, sihat. Saya pun amat berterima kasih kepada Mr. Blue di mana sudi untuk bersama dalam Sembang Betul punya. So, rancangan ni kita akan bersembang benda-benda yang fakta saja. Dia tak ada membawang atau fake news. Oh, okay. So, kita sentuh sikit pasal vaksin yang tadi kita bincang secara ringkas tadi, very briefly kan. okay, So, okay. saya ada di pusat vaksin setiap alam 3 hari lepas. Okay, okay. So, di pusat tu memang saya nampak ramailah foreigner seperti mana yang saya ada maklumkan pada boy kan. Okay. Jadi dia membimbangkan sebab bila saya bertanya dengan peniaga-peniaga food truck di sana, Okay. diorang semua macam, kenapa bang? Kita pun heran sebab kenapa dilonggokan orang foreigner ni bersama kita orang. Bukan kita orang racist ke apa. Cuma foreigner risiko dia tinggi boy. Itu yang dia bagi tahu saya. Saya pun betul juga kan. Kenapa tak diwujudkan satu kawasan di mana diorang semua boleh pergi ke sana, terima vaksin dan pulang. Ya, betul. Kalau ikutkan yang betul, benda tu macam contoh KKM kan. Diorang boleh letak diorang punya van tu, bawa 2, 3, 5 van atau 10 van, pergi ke kawasan kilang tu. Kan? Oh, lagi bernas, lagi bagus. Bermakna diorang ni tak ke mana-mana because dia punya asrama kan dekat situ juga. Ya. Maksudnya dia tak bercampur dengan kita lokal lah. Oh, betul. Ya. Jadi that means dari perjalanan dia daripada rumah dia untuk hadir ke pusat vaksin pun dekat. Dah dihapuskan. Jadi kebarangkalian untuk kena atau untuk menyebarkan virus sudah jadi lagi kurang lah. Betul. Ya. Kan? Very good. Ya, nice. Yalah, tapi tak tahu kenapa diorang tak terfikir begitulah. Kadang-kadang mengherankan juga kan. Kita kena pergi dan kita kena ajar dia orang lah. Kita jadi consultant kan. Dia kena dengar pendapat orang awam. Ya, betul-betul kan. Okey, jadi sebelum kita meneruskan cerita, apa kata macam Mr. Blue, boleh tak Blue sharekan bagaimana Mr. Blue boleh dapat nama Blue tu? Okey, nama Blue tu asal dia datang daripada arwah nenek saya yang begitu menggemarkan cerita cowboy dulu lah 80-an. So cerita cowboy tu ialah The High Chaparral. Okay. So dalam cerita tu ada satu watak anak kepada hero. Okay. Nama dia Blue Boy. So dia selalu dia panggil saya tu lah Blue Boy masa kecil lah. So bila dia besar dia masih lagi panggil dia tu. So saya dia, ni janganlah Blue Boy lagi ni dah besar dah. Semua pun dah ready dah ni untuk kahwin kan. Betul. So dia cakap no Blue Boy, Blue Man. Cakap no Blue Man. Okey lah, Blue je lah. So I said okey lah, nice lah. Tapi dia bukan satu nama lah, dia satu warna.
Oh, But nama tu stuck lah. Dia stuck sampai sekarang. oh, kira memang dari kepada kecil lah kira. Oh, daripada kecil, daripada um, daripada 70-an lah boy. Wow, kira kekal Ah, lah sampai sekarang ya. sampai sekarang. Wow, kira catchy nama tu. Kan, very very orang kata worldwide punya nama lah. Kira catchy lah. Kan, senang nak ingat. And then nampak macam seolah-olah macam yalah Blue ni macam orang yang sentiasa macam paradise, yang macam apa orang kata enjoy je. Macam gambar kat ni lah, blue colour ni. Tapi itulah ya lah. Actually, I agree with you lah, boy. Sebab dia senang untuk ingat. Hmm. And dalam industri kita ni, Hmm. kita kita harus diingati. That means bila kita berjumpa dengan orang first time ke apa, kalau boy handsome je ni, susah orang nak lupa. Macam saya perlukan satu gimmick supaya orang akan I remember you. Aku pernah jumpa dengan kau. So dalam industri kita ni kan, Hmm. very important untuk kita first impression dan untuk kita mengiklankan diri kita. Betul betul. Very important lah, kan? Okay, so macam Blue kan kira dah lama dalam industri, maksudnya macam dunia club kan. Ya. Daripada kelab kecil hinggalah ke kelab besar. So macam mana Blue boleh bermula dalam dunia tu? Dalam industri ni dia start dia sebagai seorang DJ lah. Okay. DJ masa tu dia bukan bagi club boy. Time tu okay. club. Nama dia disco. Oh, dulu. Okay. Dipanggil disco ya? Nama dia diskotek atau disco. Okay. Club. So, saya berasal daripada zaman disco ni lah. Kira macam zaman ni lah, kira macam apa ni dipanggil yang pukul 2 start buka tu, apa dipanggil? Kan kelab buka. T-dance. Oh ya, saya T-dance saya pernah buat juga. Dulu ada satu kelab di Damansara Jaya. Nama dia ialah Piccadilly. Tak tahu lah ada orang ingat lagi ke tak lah. Tapi kelab ni dia udah buka kelab ni kat Atria Complex kat Damansara tu kan. Okay. So sana saya every Saturday memang ada T-dance lah. Tapi ini untuk remaja-remaja je. So that means T-dance ni dia tak ada jual alkohol, dia cuma minuman ringan. Okay. And that's it. So bayar cover charge RM10, masuk, you have a good time. Ini satu peluang untuk remaja merasakan macam mana ni orang dewasa pergi parti ni. Dia dapat masuk, dia dapat alami lah. And then so yalah daripada zaman T-dance lah boy. Oh, okay. Kira bermaksud kira macam Blue kira orang kata berpengalaman jugalah selok-belok sebelum menjadi seorang apa dipanggil macam kira manager kah, boleh dipanggil manager kah ataupun itu saya pun tak tahu sebenarnya job title saya, tapi saya bermula dalam ataupun agent, boleh dipanggil agent kan? Maybe yes, kan? Saya rasa kalau agent, manager, CEO, GM dia, saya rasa it doesn't matter as long as apa yang kita buat ialah kita capai tujuan kita wujud di sana, iaitu bagi performance kepada tempat yang nak performance dan bagi musician tempat untuk berkarya. So benda ni bermula sebenarnya secara accidental lah. Okay. Masa tu di satu restoran di Bangsa, restoran club social. Okay. So saya start kat sana, saya dimasukkan dalam tempat tu sebagai seorang DJ. Okay. Tapi memandangkan dia orang nak start live band semua. So saya tolong lah. Time tu apa benda tak tahu boy.
apa backline, apa tu mixing tu live band, monitoring, semua saya tak faham. So it was a lot of trial and error lah. Okay. So antara band-band yang pertama yang masuk dan banyak juga bagi saya ilmu ialah band macam Sharin's band, ada The Big Band, ada Kira band-band yang bagus tu yang disebut tadi tu. band-band yang bagus dan semua ada dia punya kelebihan sendiri. So daripada sana saya macam berguru dengan ramai orang lah. Secara tak langsung bila saya dah berguru ni, saya jadi hubungan tu jadi lebih akrab, lagi akrab. And then dah tak wujud hubungan sound guy agent dengan betul. jadi dia dah tak ada dah dia punya line tu kan. Dia line jadi tu kawan lah. Dah jadi kenalan yang boleh bergurau sender. Dia jadi kawan lah kira. Jadi kawan lah, bergurau kasar pun tak ada masalah kan. Itu yang very important kan, maksudnya dari segi hubungan tu kan. Saya rasa hubungan antara orang tengah, agent, manager, whatever you call it kan, dia kena honest. Okay. Dia macam bila kita berkarya lah, bila kita main kita kena honest. Bila kita honest, sound, tone, apa benda yang kita main kan, itu yang keluarkan bunyi dekat sound system ataupun amp ke apa benda. Dia bukan amp yang penting untuk sound, dia musician. Dia macam kalau boy main piano kan, dia punya berat, dia punya tonation, dia punya dynamics. Itu yang bagi satu karakter pada seseorang musician lah. So saya belajar masa tu a lot of macam saya beritahu tadi lah, trial and error. Terima orang punya pendapat. I think that's very important lah untuk menerima pendapat yang bernas, tak kira dia datang dari siapa. As long as it's a good pendapat, kita terima, kita belajar, kita expand that benda tu dan kita manifest benda tu jadi benda yang lagi hebat untuk diri kita lah. So macam blues selama dalam industri ni kan, maksudnya dalam club, selalunya ada tak macam owner club tu mungkin bagi pressure pada blue lah, pengalaman blue lah, mungkin ada pengalaman pahit, mungkin dimarah oleh management. Itu boleh share. Dia tak lari, dia pengalaman macam ni memang ada. Dia kadang-kadang ni, dia sebab situasi kita ni, kita berniaga dalam satu environment yang kita bukan sembunyi di belakang bangunan, di dalam satu office, kita berdepan. So bila kita berdepan, problem will always arise. Dia kalau hari tu, let's say lah for example kan, dia bertengkar dengan bini dia. Okay. So, dia datang kerja, dia masih menyimpan lagi. Dia macam, siul betul lah bini aku dia boleh marah aku macam tu. So aku marah ni, kenapa aku tak dibagi chance untuk explain ke apa. So kadang-kadang orang macam ni, dia bawa masalah dia ke kedai dia. Yang owner ni tadi lah. Kan. So dia sometimes dia benda yang dia tengok macam off sikit, dia sound lah. Come here. Well, like this. So sometimes kita sebagai orang tengah ni, that's our job untuk try to macam bagi sejuk lah. Dia nyaman ni je kan. So we try our best lah. Apa cara pun nak buat. Dia kadang-kadang kita kena belanja owner tu minuman kegemaran dia ke, belanja dia makan ke, atau kita kena jadi telinga untuk dia menceritakan dia punya apa salah aku marah.
Sebab jadi so kita dengar je lah. Kira-kira kalau orang yang tak tahu benda ni, ingat kerja-kerja ni kira macam mudah. Nampaknya kita punya line ada problem. Kita Berhadapan dengan bos, menghadap dia, kena bodek dia, tak boleh cakap Indo dia. It's a job that kau dah okay, nampaknya line kita line internet terhenti-henti. Okay, di mana signal mainly I think for musician, kalau saya ada satu okay, harap maaf kita punya line tak berapa kan, betul. bila orang tengok kita kelang kabut tu, buru-buru orang tengok dia jadi satu penggambaran yang kurang menarik lah, macam gemuruh, macam apa ni kan, apa ni jadi ni kan. So kita buat, kita datang awal, solve any problem yang timbul semasa buat soundcheck atau semasa nak get ready, ada masa untuk kita selesaikan masalah. But if datang ngam-ngam on time atau 5 minit before show nak start, that one dia memang it's very dangerous lah, sebab time frame dia terlampau sikit untuk nak do anything lah kan. Blue. Yeah. Sebenarnya you punya area tadi, line tadi ada macam terputus tau. Oh ya ke? Daripada kau punya area lah. So bila kau bercakap tadi ada yang kita tak berapa dia terhold sekejap. Jadi ada benda yang aku rasa kau kena repeat balik. Boleh. Yang mungkin pasal band mungkin datang lewat ke atau macam mana. Boleh you repeat balik? Because internet tak berapa stabil. Di mana bila Encik Blue bercakap dia terhenti-henti. Okay. Daging puak tadi dia macam tak berfungsi. Oh, okay. Boleh nak saya ulang yang mana? Ya, benda yang tadi yang Blue cakap pasal setup tu yang datang lambat ke atau macam mana? Itu mohon maaf, nampaknya kita punya hadir seawal yang boleh untuk beri sendiri masa, satu jangka masa yang very nice, yang bila orang kata kalau anything happen ke, kalau drum aku pecah ke, kalau gitar kalau aku tersilap bawa gitar, aku ingat aku bawa gitar, rupanya aku bawa organ ke, kita boleh ikhtiarkan satu answer ataupun satu penyelesaian. Betul. I think it's very important lah to just always try to come early. So, bila kita hadir early pun kan, dia sometimes manager club, owner club, bila dia nampak dia confident. Oh yes, Okay, kita punya line ada sikit terganggu. Okay, disebabkan kita ada chance untuk berinteraksi dengan bos, manager di sana, customer yang biasa datang, because it's part of our job lah, boy kan. Sebab kita sebagai kita dah menonjolkan diri kita di atas stage untuk tontonan orang ramai. So we have
Okey. Mungkin cuaca agak mungkin cuaca tak berapa elok, jadi Dia anggap sebagai kerja, dia respect kerja dia respect diri sendiri. mm-mm. Dia nak diri dia dilihat oleh orang ramai sebagai seorang yang profesional. Ini semua penting. You have to look good. Ya, yalah, kira Ah, kira bermakna kerja macam apa yang Blue buat ni bukannya sesenang yang difikir oh dia quite stressful lah kalau kita terbawa-bawa sampai balik rumah kan. Dia because sometimes kita nak, sebab kita manusia boy, kita macam mana pun kan, kita berkawan pun ada certain things yang kita tak boleh nak sebut di antara kita. Betul. Kalau misal kata saya nak tegur boy, oh boy, saya rasa nama boy ni tak ngam lah, cuba bagi afro ke, Oh, maybe betul. untuk boy akan rasa kan, apa pula kau cerita pasal nama aku kan, Hmm. suka hati aku lah rambut aku kan. Ya, So betul. sometimes these things a bit sensitive lah. Betul, Dia, betul. dia macam I used to be very close to this ada satu brother ni lah, gua dengan dia dah Okey. memang dah, saya tak nak sebut nama lah, tapi Okey. saya dengan dia akrab sangat lah. Memang Boy, kamcing lah kira. memang kancing gila. I think even until now, tapi cuma kita orang jarang bertemu sebab dia pun tak ada kerja. Saya Okey. pun jarang dah buat saya punya uh, ronda di kawasan saya. So jarang jumpa dia. Dia punya masalah start daripada rumah. Di Wow. mana contoh je lah boy Betul. mana isteri tidak menjalankan tugas dengan sempurna lah. Okey. That means baju-baju dia semua dia hantar ke laundry. Bila dia bawa balik rumah, baju tu ditinggalkan dalam longgokan plastik. So bila kawan nak pergi kerja ni, Hmm. dia nak cari baju yang dia nak pakai ni, dia tak jumpa lah sebab semua longgok. Okey. And then benda ni semua jadi stressful untuk dia. Okey. Ada pada masa yang sama, sometimes wife akan bawa kereta, saya nak pergi kedai beli kelapa 5 minit je, tapi menyimpang sebab terjumpa kawan Wow. bercerita. So suami kena call berkali-kali, yang Okey. abang nak pergi kerja ni bang. So so this kind of things macam, this is daily domestic problem lah kan. Kita Betul, faham betul, betul. it will happen, tapi it starts from kita sini lah. We have to manage everything properly. Jadi bila kita sampai, tapi one thing good about this brother boy, dia datang kerja, dia sampai tempat kerja je kan, Hmm. dia terus ubah muka dia. Okey. Semua yang negatif dia dah macam, Okey, kita ada masalah line. Okey, di mana line sangkut-sangkut. Diharap sesiapa yang menonton live ini amat itulah. Dia datang kerja, apa benda masalah aku punya sewa belum bayar ke, tertunjuk ke, kita kena tarik ke apa, dia tinggalkan, dia masuk, dia dah naik atas stage, senyum, perform for everybody. That is a professional lah. Dia bukan kerja yang senang boy. Musician saya rasa Okey, nampaknya kita punya line ada masalah lagi di mana line internet sangkut-sangkut. Okey. menyelesaikan seseorang tu macam tu je. So it's not fair also lah kan. Yalah, betul, betul. Dia bukan faham kerja musician macam mana. Dia bukan faham musician pun ada live dia, musician pun ada. Okey, harap maaf dari segi kita punya line tak berapa
Cantik. Okay. So harap Backup lah. okay. So kita punya cerita ni masih panjang lagi, banyak benda lagi kita nak berbual. Tapi sebelum tu saya ingin memainkan footage daripada tempat yang Blue jaga. Okay. Di mana footage ini band ni bermain two piece. Dia bermain di area balcony. Aha. Okay. So saya nak mainkan dulu footage tu ya. Okay. Tapi Okay. sebelum footage tu saya mainkan iklan dulu. Okay. Okay. The forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy ocean. You fill up my senses. Come and feel me again. Come and let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come and let me love you. Come and love me again. Come and let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come and let me love you. Come and love me again. Come and let me love you. Alright. Hello. Ya boy. Okey, cantik. Okey, sekarang kita akan bercakap mengenai topik memandangkan sekarang ni kan COVID-19 and then kebanyakan kelab-kelab dah tutup. Okey, lagi kelab yang begitu sebelum ni Giant kan, tapi dorang close down. So apa yang
macam Blue nampak, maksud dia let's say lah, kalau club buka kan, dia buka balik, mungkin perlukan format baru kan. So mungkin Blue mungkin ada idea format tu, because contohlah, let's say kalau klien datang satu grup kan, tak digalakkan grouping. Ya, betul. Okay, so mungkin dari segi live band lah, yang untuk live band, dari segi side kita lah, so mungkin Blue ada idea something yang Norma baru punya idea. Okay. Okay. Untuk saya boleh saya pun ada banyak baca di social media bila diorang cakap, okay, apa kata kalau kita buka tempat dulu untuk live music, kita benarkan dia jalankan aktiviti itu, tapi kita adakan SOP mungkin macam ni, mungkin musician tidak boleh together, kena betul-betul jarakkan diri, audience tak boleh duduk berdepan dengan stage, audience mungkin di ruang makan atau ruang minum, musician di tempat lain. Untuk saya, like macam pada part yang tu, I think dia ikut SOP kerajaan. But then it defeats the purpose of live music lah. Sebab live music ni dia bukan just musician main lagu, saya mendengar. No, it's not that. It's that dia boleh terima vibe. Dia nak ambil vibe daripada musician. Tapi mungkin juga itu salah satu jalan yang kita kena biasakan diri, Norma baru. Because kita tengok kadang-kadang kalau club, ada satu club yang macam besar kan. Kan kadang-kadang musician dia letak stage besar, ujung sana, drummer sana, bassist sana jauh. So mungkin juga yalah, maksud dia mungkin kita kena biasakan keadaan tu. Macam mana? Ya, actually maybe kita boleh bermula dengan langkah yang macam tu lah. And then kita okay, harap maaf, line tak berapa okey lagi. Okay, so kita kena bersabar. Kita harap turun, then maybe kerajaan kena betul-betul dia kena betul-betul perhati dan teliti. Dia kena okay. Kita harap penyediaan line internet di Malaysia ni haruslah diperbaiki agar bila kita nak buat live stream. Okay, dah tune. Okay, so maybe next month kita benarkan stage tu atau okay. Harap maaf kepada yang menonton. Okay. Dia kena minta pendapat musician yang sudah ada pengalaman, playing to a big open space dengan untuk orang ramai. They must get ideas and pendapat daripada musicians and people who are involved in F&B lah. Betul. Then at least they get a clear picture. Okay, macam mana kalau kita buat macam ni mungkin not effective, sebab if musician main dalam satu bilik yang tak boleh diakses oleh customer, what's the point? Baik main lagu satu CD, pasang, dengar lagu. Sedangkan customer kalau boleh berkumpul tapi menjarakkan diri, I think the whole thing can be achieved with musician and live performance. Everybody ikut SOP seberapa baik yang boleh. Okay. Kita kadang-kadang on stage nak maintain SOP all the time is not possible lah boy. Kadang-kadang orang nak minta turun key ke naik key ke nak betul ni ke.
kena berdepan nak berbisik, sebab benda tu, environment tu dia bukan sunyi sepi, dia bising, bingit. Betul So betul you juga dia punya dia ambience Ya, and then sometimes akan melanggar SOP, sometimes. Tapi kita kena sensible lah, kita kena okey lah, dia bukan sengaja, dia bukan buat sebab dia nakal, and dia bukan buat selalu. So I mean sometimes kelonggaran ni kalau dia bagi pada musician, because I don't see any cases yang meningkat akibat daripada kelab, akibat daripada tempat yang ada live performance, tak ada. So it's proven, and you know, I think the government should they should lah Okay. untuk membukakan ruang ini untuk semua orang. Dia bukan untuk musician dengan poket je. It's for orang ramai yang nak release dia punya stress and pressure. Dah 2 tahun dah boy kita duduk rumah boy. Ya betul, 2 tahun, betul. Kan? So I think seni ni penting boy. Sebab seni dia menghalusi seseorang manusia ni. Kalau kita tak ada seni dan tak boleh menikmati seni, kita jadi macam biarlah tau. Keras lah, jadi macam kaku lah kan. Jadi macam orang kasar lah. Yang tak ada kehalusan dalam diri dia lah kalau seni ni hilang. So bila kita tak dapat menikmati seni, sama juga boy, kita terperap dan terkungkung dalam minda kita sendiri. Kita boleh jadi lain macam lah. Okay. So idea yang paling rasa-rasa boleh diterima lah, maksud dia, okay, let's say orang semua dah divaksin. Okay, dah divaksin, and then so bagaimana kita nak mulakan, harap maaf. So saya rasa actually they should do, kalau dia nak ni kan perform. Okay, line tak berapa okay, harap maaf. Okay, mungkin juga okay, then kita ke belakang je lah, that's it. And then maybe okay, harap maaf, line tak berapa. manager dia pun boleh dapat percentage kan. Ya. I mean these are the things that can be done, practical dan boleh dilakukan. Kan sedangkan menteri-menteri pun boleh adakan dia punya parlimen ya. Yalah, kita boleh buat. We are manusia yang berakal. Kita pun tak nak kena COVID. Kita Okay, harap maaf. Nampaknya kita punya line tidak berapa memberansangkan, di mana dia kena just allow and just allow lah. Okay. Yalah, tapi yalah, yang terbaru ni parlimen dah bersidang, tapi yang terbaru kan dah ada kluster parlimen pula, ada 70 orang dijangkiti positif. Itu yang paling latest tadi, berita tadi. Oh gitu, 70 orang lah. Jadi kira lagi satu, kita sekarang ni masalah yang besar yang kita hadapi sekarang adalah varian Delta tu. So bagaimana kita nak menghadapi dengan virus terbaru ni, di mana dia just, I know it's very difficult lah. Dia times are very bad. Orang semua pecah tabung pun dah kering.
we understand lah. Tapi macam apa yang boy buat sekarang, Okay, lain sangkut-sangkut. yang tu je. You're doing a very good thing lah. It's nice lah, and just saya punya harapan musician just bersabar lah, because this thing must end sometime. Dia takkan berterusan macam ni. Cuma bila dia akan jadi pulih, kita tak tahu lah kan. We just try and do our. Okay, nampaknya kita punya line sangkut-sangkut lagi, ada masalah. Line kita tak berapa. Kita break the chain lah kan. Bila kita come in together kan, saya rasa maybe lagi cepat lah kita boleh pulih kan. Betul. Cuma itulah dari segi macam Malaysia, bila dia, let's say kalau kita nak menggunakan contoh norma baru atau teknologi ni, masalah yang first yang saya nampak kita punya major punya problem adalah internet. Betul boy. Because semua online, internet, kita live streaming begini pun sangkut-sangkut. Bayangkan. So, dia sebenarnya bila COVID ni datang, baru kita nampak tahu rupanya dorang provide kita internet sebenarnya tak sama seperti yang dorang iklankan. Kan? Adakah iklan dorang tiada had, internet power bagus. Rasanya macam tak betul dorang punya iklan kan? So bila kita menggunakan seperti online, sepatutnya tak ada sangkut-sangkut, because kita bayar bil mahal tau. Ya, betul boy. Kan? Jadi sometimes dia kena wujud keadaan macam ni, baru kita tahu yang rupanya kau budak-budak dengan aku kau ingat aku ni budak-budak, kau tipu itu orang kau cakap macam ni tapi keluar macam ni. Itulah betul. Dia daripada the situation we are in right now, kita punya hiburan satu je. Everything must be online. Maybe kita nak beli barang kat platform-platform yang ada jual barang apa, everything needs to be fast. Ya betul. Padahal negara-negara yang membangun lebih lambat daripada Malaysia kat Asia ni lah. Contoh dia Korea, dia punya speed internet nombor 2 terlaju di dunia. Aku rasa sebenarnya ada something wrong dengan kita punya negara. Maksud dia dari segi provide internet tu, kita bayar mahal tapi tak sama dengan yang kita bayar tau. Betul boy. Kan? Boy, so macam contoh Blue kan. Sekarang kita berbual ni sangkut-sangkut tau. Oh iya ke? Sangkut-sangkut. So maksud dia ini di pihak Blue lah. Oh iyalah. Macam Blue pakai line apa? Fiber Maxis. Line dia macam itulah. Kan? Itu masalah yang timbul lah boy, bila kita bagi satu syarikat memonopolikan satu industri yang memberi servis lah, menyumbangkan something for the rakyat kan. Bila kau bagi kat satu company je, bila orang ni monopoli, dia punya mentality ialah kata bapa aku lah, aku nak buat macam mana, kau tak suka, kau jangan melanggan dengan aku. Sebab kau dah tak ada tempat lain untuk, tak ada kompetitor. Dia seorang ni. Jadi nak tak nak, kena melanggan dengan syarikat ni. Yang macam Maxis Fiber ni, dia hinggap atau dia tumpang TM. Macam mana pun dia kena tumpang TM. Semua yang lain-lain bersama Telkom. Ya, tumpang dia kena tumpang sebab jalur lebar ni datangnya daripada TM. Okay. So TM, Time ke, Maxis ke, so dia belilah satu allocation.
soal questioning untuk diorang. And then diorang ni memang kita punya jalur lebar ni diorang sempitkan pada masa-masa yang tertentu sebab diorang nak jaga to make sure they have enough to share dengan semua orang lah. Tapi So that's why. So yes. Tapi untuk kali ni aku rasa dorang kena ubah lah benda ni kan, kena rombak lah because macam kita kan, contoh live streaming ni sepatutnya tak ada masalah tau, because Blue bukannya di New York ke London ke, setakat dalam Malaysia juga. Dalam Malaysia juga kan. Wah, kenapa sangkut-sangkut? Why? Ya, actually kan service provider kita orang dia memalukan lah. Dia memalukan kita punya martabat lah. Ya, betul. Saya setuju. Lousy lah, internet lousy, Astro lousy, they show the same movie every day, twice, and everything in Malaysia is slow and not nice. Kalau hujan je problem. Kan, kalau hujan je masalah kan. Tak patut. Saya dah tua, kalau hujan kaki dah gout. Okay. Dah masalah. Bila hujan Astro pun masalah pun double problem boy. Betul. Okay, apa kata kita dengarkan lagu daripada, tapi dia punya duration tak panjang. Daripada band Munir. Kan? Okay. So Muniros. Kan? Ya. Drama dia Munir. Okay, mari kita dengarkan sekejap ya. Tapi sebelum tu iklan dulu and then video tu. Thank you. Just one thing that you gotta know. No one will ever touch me that way. The way that you did that very first day. And I'll never be the same without you.
white Christmas, just like the ones I used to love, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. He heard me softly with his arms and my whole life, with his words killing me softly, with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a song. So came to see him, to listen for a while. There it was, this child, strangers to my eyes, struck my bed with his fingers. See my life is killing me softly with his song. See the sunset in your eyes. I see the thorns that's in your side. And I'll wait for you. Sleight of hand dances soft fate. Read off the nails, she makes me wait. And I'll wait without you. Without you, without you.
Wow. Okay. Oh, lagu kira actually video-video tu kalau ikutkan kalau dia panjang sikit memang best kan, tapi dia kira Blue ada simpan tak macam yang panjang-panjang sikit, ada? Saya ada, tapi sekarang dalam proses untuk cuba retrieve balik, sebab anak saya dia secara tak sengaja dia reformat laptop yang saya simpan semua file saya. Okay. So benda tu dia hilang. So yang ada, yang saya dapat jumpa pun yang ni sikit-sikit. Sorry lah, ni pun antara yang Dapat diselamatkan. Tangan saya pun tak stable sebab pakai phone je. Lepas tu yalah, harap tak maaf lah kalau audio dia kurang. Tapi so far so good. Cuma untuk future sebaiknya macam Blue ambil proper lagi bagus kan, maksud dia because benda tu kan sebenarnya history dan asset tau. Ya betul boy. Dia actually membantu dalam usaha untuk nak, kalau kita ambitious kan, kalau kita macam aku nak perkembangkan perniagaan ke, nak cuba masuk ke tempat-tempat baru ke, benda-benda ni semua elok untuk kita, sebab dia macam mengalign kau punya whatever you have. And musicians dia boleh main lagu-lagu macam ni, dia mungkin ceria macam kalau kita lihat band Chemistry, dia kalau on stage walaupun Red tu penyanyi main vocalist lah, walaupun dia agak tebal, dia besar, tapi dia punya gerak tu mengalahkan orang yang berbadan atlet. Dia punya movement tu dahsyat, and they are very energetic lah bila perform lah. And I think that one is very important also lah boy. Bila kita try to give our best 100%, sebab kita nak payment sebagai seorang profesional. Kita kena tampilkan kita punya professionalism. Kita kena hadir dengan gaya yang orang tengok pun orang seronok. Okey, kira sebenarnya sedar tak sedar kita sebenarnya dah sampai penghujung tau. Oh ya ke boy? Kira masa cepat berlalu. So okey, sebagai orang kata orang yang kira pioneer dalam kita punya scenes ni. So okey, apa yang harapan Blue pada masa hadapan dan juga yang sekarang ni? Okay, saya start dengan sekarang ni dulu. I hope semua yang affected lah, yang macam terima COVID ni terima dengan hati yang terbuka lah. I mean try to be as patient and as strong as possible, and reach out lah. Kita jangan segan-segan, jangan fikir apa-apa, just reach out to anybody you can. Pertolongan bantuan yang dia boleh bagi, berapa besar pun, sekecil mana pun, everything will help. Just saya harap, and then time-time macam ni, maybe kita boleh menjeburi dan memahami bidang lain, macam kita sekarang ni kan, kita live. Saya pun tadi dengan boy banyak tolong saya, kena buat macam ni, kena buat macam ni. So kita pelajari lah benda baru dalam kita punya kegelapan ni sekarang. Kita cuba buka lampu sikit untuk menerangi kegelapan ni sikit. Kita try to usaha something for ourselves for now. Tapi yang paling penting, kita kena survive. Kita kena survive. So jadi bila kita survive, kita masih wujud kat dunia ni, then kita boleh bring something forward bila benda dah kembali normal. Okay. And bila benda dah kembali normal, saya harap satu je lah, we try and help each other out kan.
Sebab kita tahu kita punya keadaan macam mana. Kita dah down, financial kita pun dah down. Kita punya lifestyle pun dah almost tak ada lifestyle. Kelab guna dengan outlet yang ada live band ni kan, diorang pun sama juga. You know, everyone is facing the same difficulty. So bila kita boleh nanti untuk menjalani kehidupan kita try untuk fahamkan dari segi diorang juga. So bila saya cakap itu, maybe in terms of mungkin SOP yang diorang akan laksanakan, kita jangan melawan lah, kita ikut apa yang diorang suruh buat, you know. And then mungkin upah atau payment maybe dia terjejas, maybe tak semewah apa yang kita pernah dapat, tapi you know, daripada tak ada apa-apa, you know. I mean, I think for musician very important bila they play together always. Dia kena, sebab benda tu lah yang jadikan dia lagi kuat and tight. So if you have that opportunity, I hope kita boleh be a human lah kan. Kita try to rasa kan apa yang dia lalui, and then you know, we try to compensate lah kan. Kita tolong each other. That's all lah. That's what I hope for lah. Okay, so bermakna kira yalah, yang paling penting sekarang ni follow SOP kan, Always, yes. and then kita kena bersabar lah. Kita kena strong lah, boy. I think bersabar dah, semua orang dah banyak bersabar dah, tapi kita kena betul-betul strong. Memang difficult, memang susah. Dia ada time yang bila kita rasa macam what is the use of carrying on lah, tapi let's just do it lah, just stay in there lah, just reach out, you know, just be strong lah, try be strong together, itu je lah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Blue, Mr. Blue, kerana sudi sharing-sharing idea, pengalaman, dan bukan senang lah menjadi seorang agent begitu ataupun menjadi orang tengah kan, kena banyak bersabar juga, because kadang-kadang orang salah faham tu, kadang-kadang orang ingat orang tengah atau agent ni macam senang je, tak juga ya. Tak juga. Dia selalu punya musician lah. Kalau orang tengok, jadi senang dia datang main muzik, habis dia balik. Tapi dia tak tahu di belakang tu dia berapa jam dia spend every day untuk kat studio ke, untuk praktis lagu ke, untuk belajar lagu baru ke, berapa banyak duit yang dia dah spend untuk dia punya equipment ke. So dia orang tak akan faham. So but like I say lah, as long as everybody cuba untuk memahami dia ada set punya masalah dan dia punya lifestyle macam mana, cuba bayangkan dia punya kerja macam mana, dia punya stress level. I think everybody will find kalau kita be sensitive to each other. Kan? Okay, so sebelum kita sampai ke penghujung, saya nak ambil gambar dulu. Okay, senyum mas. Okay, right. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih Blue. So harap next time kita akan berjumpa lagi di next episode pula. Maybe kita akan bercakap pasal politik ke, apa ke kan, apa-apa je lah isu. Nice. Okay, so thank you so much boy. Thank you so much, dan pada semua yang menonton atau yang akan menonton, be strong, be positive in life, jangan positif COVID. Betul. Okay, bye-bye. Jumpa lagi.